Si Ikin ni, dia tak nak balik. Dia lari pergi ke air terjun tu, dia menjerit-jerit, tak nak balik, tak nak balik. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Fira Jalil di sini. Siapa belum subscribe, tunggu apa lagi? Siapa dah subscribe, macam gini. Alright guys, kita bertemu lagi dalam video baru. So dalam video kali ini aku nak kongsikan dengan korang satu kisah yang dikongsikan oleh abang aku sendiri. Okay, masa ni dia belajar dekat UiTM Kedah, dan kisah ni terjadi dekat air terjun Titi Hayun. Okay, so sebelum kita start, aku nak ingatkan lagi, siapa yang baru sampai kat channel ni, apa kata korang tekan butang subscribe dan tekan sekali butang loceng supaya bila aku post video baru, korang dapat tahu. Tanpa membuangkan masa lagi, jom kita start dengan kisah seram ini. Let's go. Okay, so cerita dia macam ni. Pada satu petang tu, abang aku dengan geng-geng dia nak pergi mandi air terjun. Ini kira geng besar lah ni, dekat 3 kereta. Satu kereta ada 5 orang. So 5 darab 3, 15 orang. So 15 orang ni pergi mandi air terjun dekat Titi Hayun. So diorang pun pack-pack apa yang patut, lepas lunch gerak. So daripada 15 orang yang pergi air terjun ni, kebanyakannya dah biasa dengan Titi Hayun. Maksudnya diorang dah biasa pergi lebih daripada sekali. So diorang dah hafal lah jalan lebih kurang sana sini semua. So bila diorang sampai dekat parking tu, memang macam biasa ada orang jual goreng pisang, jual macam-macam makanan dekat area parking tu kan. So diorang pun pergilah macam biasa, dan ada jambatan yang diorang kena cross daripada kawasan parking tu. So lepas cross jambatan tu, diorang kena trekking sikit lah untuk ke air terjun. So air terjun ni dia ada macam banyak peringkat tau. So diorang kena carilah pot yang kosong kan. So bila diorang jalan-jalan, diorang tengok pot yang pertama, okay ada orang. So diorang kenalah daki lagi, maybe lagi macam 15-20 minit, setengah jam macam tu. Trekking. Sampailah dekat satu tingkat tu, memang kawasan air terjun tu tak ada orang mandi. So diorang pun macam sesuatu kan, kenapa tak ada orang mandi. Anyways, kita sambung. So kawasan tu tak ada orang mandi. Diorang pun okey lah, decide, okay kita mandi kat sini. Pot ni kosong, clear, memang 15 orang boleh sumbat dekat situ, settle. So diorang pun mandi. Dah dekat dalam pukul 6 macam tu, tiba-tiba kawan abang aku punya awet, kawan abang aku punya awet, nama dia Ikin, tiba-tiba kaki dia cramp. Tapi sebelum daripada Ikin ni kaki dia cramp, ada 2 orang lagi lelaki dalam grup tu juga yang kaki diorang cramp. Tapi bila kaki diorang cramp, macam member-member yang lain tolong urut tau. So bila urut-urut semua okey. Tapi bila sampai dekat Ikin ni, kaki dia pun cramp juga. Boyfriend dia ni pun cubalah urut. Tahu tak, korang tahu tak macam bila korang main bola kan, lepas tu kaki korang cramp, yang dia angkat kaki, lepas tu dia tolak ke arah korang tu. Faham tak? So korang baring kat lantai, kaki tu naik ke atas, lepas tu ada orang berdiri depan korang, tolong tolak kaki tu kan untuk bagi stretch. Boyfriend dia buat dekat Ikin macam tu, tapi kaki si Ikin ni masih cramp juga. Lepas daripada tu, perangai Ikin dah mula berubah tau. Aku dah mula meremang dah ni. Perangai Ikin dah mula berubah, and macam senyap, termenung. Kebetulan pula Ikin ni, yelah baru lepas mandi air terjun kan, kadang-kadang kita macam letak towel dekat kepala kan. Dia letaklah towel dekat kepala dia. Lepas tu sambil dia duduk tu, tiba-tiba dia boleh macam gelak seorang-seorang. Member-member yang lain ni semua memang dah agak lah, Ikin ni memang dah kena. Sebab ini bukan kali pertama Ikin kena. Ikin ni jenis senang kena benda-benda macam ni sebab dia lemah semangat. So bila diorang dah nampak Ikin ni dah mula berubah macam ni, so diorang dah syak, kaki Ikin tu cramp sebab benda tu nak masuk melalui kaki. So mungkin kawan dia yang 2 orang tadi tu, yang lelaki tu, benda tu cuba masuk juga, tapi sebab mungkin diorang kuat semangat, diorang tak kena. Tapi sampai kat Ikin, sangkut. Okay, so perangai Ikin ni dah mula berubah pun benda semua. Diorang decided, okay lah, kita memang dah tak boleh buat apa, kita kena pack. Sebelum keadaan jadi lagi teruk, jomlah kita beransur. Walaupun diorang dah banyak kali datang Titi Hayun, tapi ni first time diorang kena keadaan ni. Okay, so diorang pack barang. Kan tadi ada 15 orang kan, diorang terbahagi kepada 2 grup. So grup pertama ni dah gerak dulu nak ke kereta. So grup kedua ni masih tengah packing barang apa benda semualah. Abang aku dan Ikin dan boyfriend Ikin dalam grup kedua ni. Okay,
So nak jadikan cerita, diorang terpisah lebih kurang dalam 5-10 minit macam tu lah, gap antara grup pertama dengan grup kedua. So grup kedua ni pun geraklah ke kereta juga. So sambil jalan tu, boyfriend Ikin ni papah lah si Ikin, sebab Ikin pun macam macam lemah macam tu kan. Abang aku jalan dekat belakang diorang. Tiba-tiba sambil diorang tengah trekking balik nak ke kereta tu, member abang aku yang dekat depan sekali tu stop. Dia tak bergerak, dia tengah jalan-jalan tiba-tiba dia stop. Abang aku yang daripada belakang sekali tu teruslah pergi ke depan, tanya member dia, "Weh, kenapa? Asal kau stop?" Member dia boleh jawab, "Aku tak jumpa jalan dah." Nak dijadikan cerita, diorang tak jumpa jalan. Diorang dah sesat. Padahal macam aku cakap tadi, diorang ni semua dah biasa dekat Titi Hayun, dah banyak kali pergi. Diorang senang cerita diorang dah hafal jalan. Tapi nak dijadikan cerita, member dia tak jumpa jalan. Lepas tu abang aku pun tengok-tengok, sebab abang aku pun dah biasa juga pergi situ. Abang aku tengok-tengok, agaklah jalan macam lain. Diorang tak jumpa jalan yang biasa diorang jumpa. Jalan yang orang biasa lalu kan macam korang boleh nampak dia punya jalan kan, sebab macam rumput dia pendek, macam orang dah biasa jalan. Tapi diorang tak jumpa track tu. Tak ada. Tiba-tiba macam depan diorang apa benda ni semua hutan. Sudah. Diorang dah panik gila. Masa tu korang kena ingat dah nak maghrib, dah pukul 6.30 macam tu tau. Aku pula yang seram. Okey. Diorang teruskan perjalanan, diorang pakai bedal je lah. Tiba-tiba diorang rasa diorang kena macam lalu celah hutan, jalan yang memang tak biasa. Masa diorang tengah redah hutan tu, dalam sesat-sesat tu, tiba-tiba abang aku nampak seorang member dia daripada kumpulan pertama tadi. Padahal kumpulan diorang kan terpisah dalam 5-10 minit macam tu kan. And diorang yakin jalan yang diorang ikut ni adalah jalan lain banding dengan jalan yang biasa diorang lalu untuk balik ke kereta. Tiba-tiba abang aku boleh nampak member dia Acap ada dekat track yang sama diorang jalan ni lah. Pasal abang aku macam, cubalah kejar si Acap ni, sebab Acap ni jalan laju tau. Tapi Acap jalan ke arah hutan, ke arah yang macam makin semak. So abang aku berlari-lari anak panggil, Acap. Dia kejar. Aku meremang. Dia kejar si Acap ni. Lepas tu bila sampai dekat betul-betul depan tu semak, tiba-tiba Acap tu macam hilang. Sudah. Abang aku terus patah balik dekat member-member diorang. Weh, tak boleh jadi. Diorang kena juga cari jalan. Masa tu si Iki ni dah mula buat perangai yang makin pelik-pelik tau, apa benda semua. Dia dah mula nangis, dia dah mula ketawa. Diorang semua memang dah cuak gila lah. Lepas tu diorang baca apa-apa yang patut. Diorang baca ayat kursi, diorang baca Fatihah, diorang baca 3 kul. Lepas tu diorang jalan je. Diorang tawakal, diorang teruskan perjalanan. Lepas tu diorang nampak ada satu kawasan yang memang sangat lain. Memang diorang tak pernah nampak pun keadaan macam tu. Pokok-pokok dekat kawasan tu tiba-tiba dia macam jadi terowong tau. Korang faham tak? Bila pokok belah kiri dengan pokok belah kanan jadi macam ni, dia jadi macam terowong macam tu. Diorang tak pernah nampak kewujudan macam terowong pokok ni. Diorang kata, sudah, ini memang lain. Memang diorang tak pernah lalu, sepanjang diorang pergi Titi Hayun, tak pernah diorang lalu bawah pokok terowong ni. Tapi diorang kata, nak tak nak ini je jalan yang ada, sebab belah kanan semak, belah kiri semak. Nak tak nak diorang kena lalu juga terowong ni. So diorang lalu pokok tu. Masa diorang lalu tu memang diorang rasa sangat seram sejuk. And ada antara kawan-kawan diorang dah mula dengar bunyi. Ada yang dengar bunyi mengilai, ada yang dengar bunyi tapak kaki, ada yang dengar bunyi budak menangis. Diorang lepas daripada terowong pokok tu tadi, diorang terus sampai ke lagi satu kawasan air terjun yang dekat belah tingkat bawah ni. Nama air terjun tu Puteri Mandi. Nama pun dah seram kan. Sampai je dekat air terjun Puteri Mandi ni, Ikin terus meracau tahap dewa. Dia berlari nak pergi ke arah air terjun tu. Sebab air terjun Puteri Mandi ni belah kanan diorang, and depan diorang ni adalah jambatan yang diorang cross tadi untuk pergi ke parking kereta diorang tu lah. So kalau diorang lepas dari jambatan tu, diorang dah keluar daripada kawasan air terjun tu. Si Ikin ni, dia tak nak balik. Dia lari pergi ke air terjun tu, dia menjerit-jerit, tak nak balik, tolong tak nak balik. Dia berlari. Macam biasalah, bila kena rasuk memang kuasa lain macam. Dia lari laju gila. Boyfriend dia pun jenuh kejar. Akhirnya boyfriend dia dapat tangkap dia dan bawa balik masuk kumpulan. Memang masa tu Ikin meracau, menjerit, menangis. Aku tak nak balik, aku tak nak tinggalkan tempat ni. Dia dah macam meracau-racau gila-gila. Diorang pun terpaksa macam ramai-ramai. Memang Ikin sangat kuat. Dekat 6 orang angkat dia, bawa balik
ke kawasan kereta diorang. Diorang sampai je dekat kawasan parking tu, ada seorang abang yang niaga kat situ datang tolong diorang. Sebab abang tu memang orang lokal situ, dia dah biasalah orang-orang kena rasuk dekat Titi Hayun ni. Dia pun cubalah apa yang dia tahu. Dia baca-bacakan ayat-ayat dekat si Ikin ni. Bila dia tengah bacakan tu, Ikin ni dia boleh bantai gelakkan balik. Macam kau tahu tak, macam AJ dia gelak. Dia gelakkan balik brother tu. Brother ni pun macam aku memang tak boleh nak handle kes ni, macam berat sangat. Dia pergilah dapatkan ustaz dekat kawasan berdekatan. Dia terpaksalah pergi surau yang paling dekat kat kawasan tu untuk cuba dapatkan ustaz yang boleh tolong selesaikan masalah ni. Tak lama lepas tu, abang tu datang dengan seorang ustaz. Ustaz tu datang, dia cubalah ubatkan Ikin. Dia ada air, baca-baca apa benda semua. Sambil ustaz tu tengah ubatkan Ikin, dia tanyalah dekat abang aku dengan kawan-kawan dia, korang ada tak terambil barang dekat kawasan air terjun ni? Masa tu dah dekat pukul 9 tau. Korang bayangkan dah 2 jam diorang kat situ, dah pukul 9. Ustaz tu cakap, kalau korang ada ambil barang, korang kena letak balik dekat mana korang ambil. Kau bayangkan dah pukul 9 malam, kau nak masuk balik kawasan hutan tu dengan gelapnya, dengan Ikin macam tu, memang tak masa tu masing-masing semua dah cuak. Semua tanya semua orang, ada tak sesiapa ambil barang dari kawasan air terjun tadi? Tiba-tiba ada seorang cakap, tadi aku ada nampak satu batu cantik. Nasib baik aku tak ambil. Alamak, dia boleh buat macam tu. Member semua yang lain dah berderau dah. Ingatkan dia betul-betul ambil. Buat suspend je, mana taknya. Sebab kalau dia ambil batu tadi tu, dia kena letak balik dekat tempat asal yang dia ambil. Sudah macam mana nak cari kan. Nasib baik member tu tak ambil. So ustaz tu kata, okey bagus, tak ada orang ambil batu tu ataupun apa-apa barang daripada hutan ni, it's okay. Tapi kita kena selesaikan kawan awak ni dekat sini juga. Kita tak boleh balik selagi kawan awak ni tak baik. Sebab kita nak kena pulangkan balik benda yang ada dalam badan Ikin ni dekat tempat tu juga. Tak boleh keluar. Sebab kalau keluar, benda tu takkan selesai. Sebenarnya lama juga ustaz ni cuba pulihkan keadaan Ikin. And rupa-rupanya masa ustaz tu tengah sesi berdialog dengan benda yang dalam badan Ikin tu, diorang dapat tahu yang dalam badan Ikin ni adalah puteri bunian. Tapi anak-anak lagi. Sebab tu masa yang Ikin meracau-racau kata tak nak balik, yang nak pergi dekat air terjun Puteri Mandi tu, dia minta tolong. Dia kata, mak tak nak balik mak. Rupanya yang dekat dalam badan Ikin ni baru anak-anak lagi, baru adik-adik lagi. Kau bayangkan, adik-adik pun dah degil macam tu. Kalau mak bapak dia yang masuk dalam badan Ikin tu, aku tak tahulah apa yang akan jadi kan. So lepas jenuh ustaz ni cuba pulihkan Ikin, akhirnya dekat lebih kurang pukul 10 macam tu, diorang berjaya pulihkan Ikin. So diorang pun cakap terima kasih dekat ustaz tu dengan abang tu yang tolong diorang. Diorang pun masuk dalam kereta, diorang pun terus balik semula ke UiTM. Sebab masa tu diorang tak duduk rumah sewa, diorang masih duduk dekat dalam college. So diorang pun baliklah ke UiTM. So dalam 3 kereta tu, Ikin dengan boyfriend dia duduk dekat kereta paling belakang. Abang aku dekat kereta tengah-tengah. So dekat kereta belakang ni, Ikin duduk dekat tengah-tengah tau. So boyfriend dia duduk dekat hujung, and ada lagi seorang kawan boyfriend dia duduk dekat belah kiri lah. So kiranya diorang apit Ikin dekat tengah-tengah. So sepanjang dalam kereta tu, Ikin masih dalam keadaan yang bukan macam Ikin yang biasa. Dia masih senyap, macam masih ada benda yang tak kena tau. Tiba-tiba kereta diorang jadi berat. Kau tahu macam cerita hantu kereta berat, ada benda tinggi kan? Macam itulah keadaan dia. Kereta diorang jadi berat. Bila kereta diorang tengah berat, si Ikin ni tadi boleh gelak. Macam tu. Weh, dia boleh gelak. Diorang dah macam Ikin ni tak baik lagi. Diorang dah agak Ikin ni tak baik lagi. So bila diorang sampai dekat satu jalan ni, tiba-tiba kereta pertama dengan kereta kedua tu nampak kereta ketiga yang ada Ikin tu tadi, yang paling kat belakang tu, buat U-turn. Diorang macam apa hal dia buat U-turn? Rupa-rupanya yang kereta ketiga tu buat U-turn sebab Ikin cuba buka pintu kereta, nak cuba lari keluar tau. Macam lepaskan aku. Dia macam cuba buka pintu tu. Dia macam langkau boyfriend dia and cuba buka pintu tu. So diorang buat U-turn sebab diorang nak pergi ke surau berdekatan untuk cuba tolong si Ikin ni. Sebab Ikin
makin teruk dalam kereta tu. So kereta pertama yang kedua ni pun tunggulah dekat tepi jalan tu, sementara yang kereta ketiga ni pergi surau berdekatan. So lepas setengah jam macam tu, kereta ketiga ni pun sampai balik dekat diorang dan diorang teruskan konvoi balik ke UiTM. So sampai je dekat UiTM, masa tu dah nak pukul 11 dah. Ikutkan memang dah tak boleh nak masuk lah sebab dah lambat kan. So diorang pun explain lah apa sebenarnya terjadi dekat air terjun tu, dengan si Ikin yang kena macam tu. Diorang minta tolong ustaz ubatkan apa benda semua. So Pak Gad ni tadi terus pergi kereta ketiga, dia buka pintu, dia tengok Ikin. Dia tengok je Ikin, dia cakap benda tu ada lagi dalam badannya. Pak Gad tu cakap macam tu sebab Pak Gad ni pun ada juga ilmu sikit. Dia kata benda tu ada lagi dalam badan Ikin, maksudnya tak keluar lagi. So Pak Gad tu kata kita kena selesaikan dekat sini juga, sebab kalau dia biarkan Ikin masuk dalam college nanti, benda tu akan kacau pelajar perempuan lain, and silap-silap akan ada pesta histeria. So nak tak nak, diorang kena selesaikan dekat luar pagar UiTM tu juga. So Pak Gad tu cakap kita kena berdiri dekat setiap penjuru kereta ni dan dia azankan. So dia azankan kereta tu, dia azankan Ikin kat dalam tu. Masa tu Ikin masih duduk dalam kereta tu, memang tak bergerak-gerak. So lepas selesai, Pak Gad ni pun bagilah diorang masuk ke college masing-masing. Tapi abang aku cakap, lepas daripada kejadian tu, Ikin tu sebenarnya tak pulih pun 100% sebab dia masih kena kacau-kacau lagi. Sebab Ikin ni memang jenis lemah semangat, memang selalu kena kacau. So macam itulah cerita kisah seram kali ini. Kalau korang berjaya sampai ke sekarang ni, apa kata korang tekan butang like and tekan sekali butang share supaya ramai lagi orang boleh tengok video ni. Dan siapa yang belum subscribe tu, apa kata korang tekan butang subscribe and tekan sekali butang loceng supaya bila aku post video baru, korang dapat tahu. And kalau korang ada cerita-cerita seram yang best yang korang nak kongsikan dengan aku, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah ataupun korang boleh DM aku dekat Instagram @fair. Ramai orang dah kongsi dah. Kalau korang nak kongsikan juga, korang boleh kongsikan cerita korang dengan aku. InsyaAllah aku akan kongsikan dengan viewers semua. Okay? So jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.